topik ini. Jadi ada baiknya saya mulakan dulu bual bicara kita pada petang ini. Saya nak tanyakan dulu kepada Dr. Amran Kazimi. Jadi apabila kita berbicara tentang makhluk-makhluk halus ini, ia selalu dikaitkan dengan amalan khurafat dan bid'ah. Saya ingin tahu bagi sejauh mana Al-Quran ataupun hadis menjelaskan mengenai hubungan makhluk-makhluk ini dalam kehidupan manusia. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, untuk membicarakan tentang soalan yang dikemukakan oleh saudara pengusi, saya berkeyakinan bahawa kita perlu kembali kepada sejarah kejadian iblis dan syaitan. Itu juga dikaitkan dengan peristiwa yang berlaku di antara Adam dan iblis dan syaitan juga. Jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala sempurna menjadikan Adam, Allah Ta'ala memerintahkan agar malaikat semua sujud kepada Adam. Itu kerana menghormati kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud itu dinamakan sujud tahiyah. Jadi semua malaikat sujud kecuali iblis. Jadi keterangan ini ada disebutkan dalam Al-Quran Karim. Wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi semua sujud kecuali iblis. Jadi apabila Allah Ta'ala tanya kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, iblis menjawab, khalaqtani min nar. Engkau jadikan aku, kau ciptakan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan Adam itu daripada tanah. Jadi api itu lebih mulia daripada tanah. Jadi iblis tak mau sujud. Lantaran itu Allah Ta'ala melaknat iblis dan dihukumkan kafir. Jadi apabila Allah Ta'ala telah menghukumkan sedemikian rupa, iblis merasakan bahawa manusia ini adalah punca menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kerana itu bermula daripada peristiwa itu, bermula daripada laknat Allah terhadap iblis, kemurkaan Allah terhadap iblis, iblis bersumpah dia akan menjadi musuh kepada manusia. Jadi sebelum itu yang jelasnya dalam Al-Quran juga disebut, iblis meminta agar umur dia dipanjangkan. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku hingga aku dimatikan hingga hari kiamat kelak. Allah Ta'ala menjawab, innaka minal munzarin. Engkau adalah termasuk dalam golongan orang yang mati lambat. Munzarin, maknanya hingga hari kiamat. Jadi kemudian dalam Al-Quran disebutkan juga apabila iblis telah dihukumkan sedemikian rupa. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Tuhanku, kata iblis, oleh kerana engkau telah menghukumkan aku sedemikian rupa, la uzayyinanna lahum fil ardi. Maksudnya, aku akan jadikan manusia keturunan anak Adam itu memandang benda yang buruk itu baik, yang baik itu buruk. Walau ya, bertukar. Jadi ini yang berlaku ni. Ya. Itu menyebabkan manusia sesat dan sebagainya. Jadi walau wiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan, lam ni litakid, memperkuatkan bahawa aku akan sesatkan mereka semua, tak kira siapa, illa ibadakal mukhlasin, kecuali walaupun demikian kalau manusia itu mempunyai sifat ikhlas, iblis dia surrender daripada awal. Jadi oleh kerana demikian ini sumpah dan azam iblis terhadap anak Adam ini, Allah Ta'ala memberi amaran kepada anak Adam. Kita lihat iblis telah menyesatkan, cuba memisungkan Adam dan Hawa. Hawa menyebabkan mereka berdua terkeluar dari syurga. Kita lihat. Memang berazam dan dilakukan. Dan ini terus-menerus akan dilakukan terhadap keturunan anak Adam. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa tipu helah iblis itu terlalu leceh. Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan asyayatinu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsya. Iblis itu menjanjikan kepada kamu kefakiran dan menyuruh kamu melakukan kejahatan. Jadi jelas matlamat iblis dalam kehidupan manusia itu menyakiti manusia, menyesatkan manusia, sama ada disedari ataupun tidak disedari. Sama ada pada pandangan manusia itu baik, kadang-kadang kita rasa baik, kita mikir dia baik, boleh membantu. Tapi Allah Ta'ala telah memberi amaran, ya'murukum bil fahsya. Iblis itu menyuruh manusia, kamu semua, untuk melakukan kejahatan. Selain daripada itu,
memang ada orang yang kalau kita lihat dalam amalan-amalan kebatinan Melayu, Tuan Musi, Yes, ya. ketika mengubat dan sebagainya, ada dalam yang disebut sebagai amalan kebatinan ini, ada di antara orang-orang Islam, orang Melayu juga bangsa-bangsa lain lah, penganut agama lain, kadang-kadang mereka berdampingan dengan makhluk halus yang disebut sebagai jin. Kadang dirasakan jin Islam dan sebagainya, syekh-syekh dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa annahu kana rijalum minal ins. Memang ada lelaki daripada golongan manusia ya'uzuna birijalim minal jin. Berlindung, meminta pertolongan kepada golongan lelaki daripada golongan jin. Fazaduhum raga. Maka jin-jin yang dibuat teman, sahabat, minta tolong itu akan menambahkan kesesatan lagi. Bukan jadi baik. Ya. Jadi ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Makin bertambah teruk. Makin teruk. Ya. Jadi dia sama ada bersahabat, berdampingan. Dijelaskan juga wa may yakuni syaitanu qarilahu qarinan fasa'a qarinan. Kalaulah maknanya barang siapa menjadikan syaitan itu sebagai teman, sahabat, tak kira. InsyaAllah kita akan jelaskan nanti. Tak kira dalam bentuk apa, maka itulah seburuk-buruk teman. Ya. Jadi tak boleh. Jadi jelasnya Tuan Musi. Yes, ya. Dalam Al-Quran banyak menyebut tentang nama-nama jin, syaitan dan sebagainya. Ini memperlihatkan makhluk ini memang wujud dalam dunia ini. Di samping kewujudan malaikat, manusia, jin itu tetap wujud. Tapi tentang keupayaan kuasa jin itu yang menyebabkan timbulnya masalah khurafat, bid'ah dalam masyarakat, termasuklah masyarakat Melayu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Amran Kasimi. Dan kepada anda yang ingin berhubung dengan kami, anda boleh berhubung di talian 1-800-886636 ataupun email alkuliah@tv3.com.my untuk bersama-sama bagi membicarakan topik yang kita namakan sebagai makhluk halus ini. Ini bagi menerangkan kepada penonton tentang apakah sebenarnya yang dikatakan makhluk halus, supaya kita mendapat gambaran yang lebih tepat dan apakah di antara amalan-amalan masyarakat yang boleh menyesatkan keimanan kita dan berlawanan dengan apa yang digariskan oleh Islam sendiri. Dan saya nak balik kepada Dr. Zulkifli. Ya, satu lagi. Ya. Maksud saya tadi ada satu perkara lain. Iblis dan syaitan ini, dia cuba influence manusia supaya melakukan dosa. Dosa-dosa kecil berterusan. Ya. Dosa-dosa besar. Dan yang paling besar sekali yang perlu kita lihat, perhatikan ialah untuk menjadikan manusia keluar daripada agamanya, Islam, kufur, sama ada syirik ataupun murtad. Dan pada satu peringkat makhluk ini boleh mengganggu manusia jasadnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda menyatakan, Inna syaitan yajri min ibni Adam majradami. Sesungguhnya syaitan itu yajri, berlari, berupaya berjalan dalam tubuh manusia menurut pembuluh darah, majradam. Dia boleh hingga masuk dalam darah. Itu boleh menyebabkan misalnya histeria, menyebabkan menurun dan sebagainya hingga ke peringkat itu. Ya. Dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi ini perlu diperhatikan oleh masyarakat kita. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Amran. Jadi doktor telah pun cakap tentang yajri tadi, ya. Maksud berlari di dalam tubuh manusia. Syaitan itu berlari di dalam pembuluh darah. Jadi mungkin Dr. Zulkifli dapat jelaskan kepada sidang penonton kita pada petang ini, apakah kaitan perkara tersebut dengan syaitan, iblis dan juga jin. Mungkin kita kenal dulu definisi-definisi. Ya. Silakan doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berhormat Dr. Haji Amran Kasimi, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang disebut oleh ulama seperti Ash-Shibli dan lain lagi, bahawa telah sepakat di kalangan ulama wujudnya makhluk-makhluk yang lain yang tak dapat dilihat oleh mata kasar, seperti malaikat, seperti syaitan, seperti jin. Bahkan ia telah dinaskan di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sehinggalah hampir-hampir yang disebut seolah-olah ijma' semua umat, khususnya umat Islam, kecuali kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, beberapa kumpulan daripada kumpulan umat Islam menafikan hal tersebut. Akan tetapi berdasarkan kepada hujah-hujah dan dalil-dalil, sebenarnya ia bersama dengan jumhurul ulama dan akidah ahli sunnah wal jamaah mensabitkannya. Berhubung dengan definisi ini, saya suka merujuk kepada tata bahasa Arab. Yang pertama, maksud jin. Kalimah ini kalau kita tengok uniknya, orang Arab bila menamakan satu perkara, dia mengambil kemunasabahan. Dia bukan sekadar beri nama tanpa ada sebab. Contohnya masalah jin. Kalimah jin ini daripada kalimah janna, ya jinnu, jinnan, junna dan sebagainya ini. Kalau jinnu itu, kalau kita tengok dalam perasa bahasa Arab, memberi makna cukup banyak. Tapi semuanya maknanya kembali kepada satu, iaitu terdinding, terhijab dan sebagainya. Orang gila dipanggil majnun. Janna, junun, majnun. Kenapa? Kerana hijab akalnya tak nampak. Kanak-kanak yang ada dalam rahim ibu dipanggil janin, sebab dia terlindung, tak nampak, melainkan scanning gitu. Begitu juga contohnya malam, dipanggil jan, falamma janna alaihi lail. Begitu juga syurga dipanggil jannah. Kenapa jannah? Kerana pohonnya banyak sampai orang duduk dalam tu tak nampak. Begitu juga jin. Jin ini kerana istitar, dia tak nampak, maka dinamakan jin tu jin kerana tak nampak. Dan sabit dalam Al-Quranul Karim, jin diciptakan oleh Allah daripada api, yang disebut sebagai naris samum. Nar as-samum, bahasa Arab menyebut samum dengan makna api yang tidak ada asap padanya. Dan dalam hadis menyebut bahawa jin diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dulu daripada manusia 2000 tahun. Dan jin ini dikatakan berpenghuni di dunia atau di bumi, sebagaimana yang masyhur. Dan jin ini, sebagaimana yang disebut oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya yang masyhur, menyatakan ada nama-nama banyak di sisi orang Arab dan pada dialek bahasa mereka. Satu dipanggil jinni, ada ya. Ini maksudnya jin semata-mata jin, jin khalis. Yang kedua dipanggil amir, yang dimaksudkan yang hidup bersama manusia. Yang ketiga dipanggil arwah, iaitu yang kacau kanak-kanak yang kecil. Yang keempat dipanggil syaitan atau jin yang jahat yang menyakitkan. Yang kelima dipanggil sebagai ifrit, iaitu yang tambah kuatnya daripada yang lain. Ini dari segi maksud jin. Oleh kerana itu jin inilah asalnya yang disebut. Kembali kepada yang kedua, syaitan. Syaitan ini setengah menyatakan diambil daripada kalimah syaitana, yang memberi makna jauh. Sebab syaitan ini jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada keredaan Allah, jauh daripada segala sifat yang baik, melainkan semuanya sifat yang jahat. Dan syaitan ini atas wazan fai'al, syaitan. Dan kata setengah ahli bahasa diambil daripada kalimah syatah, yang makna terbakar, kerana dia makhluk daripada api, sebagaimana yang doktor sebut tadi. Oleh kerana itu atas wazan fa'lan. Tetapi pendapat yang pertama lebih sahih, yang lebih kuat, dan inilah yang didasarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, masalah berhubung dengan nama iblis. Al-Imamul Baghawi melalui kitabnya Tafsirul Baghawi menyebut Israel adalah dalam bahasa Syrianiyah, dan dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Hars. Dan tak kala dia derhaka kepada Allah, maka Allah tukar namanya dan gambarannya, maka diberi nama iblis, kerana dia telah lupus daripada rahmat Allah, putus asa daripada rahmat Allah. Dan ulama telah khilaf padanya. Ibn Abbas menyebut
Begitu juga sebahagian ulama tafsir menyatakan iblis ini daripada malaikat, dan kata Al-Hasan tidak, ia daripada jin dan dia bukan daripada malaikat. Dan masalah ini dibahaskan panjang lebar. Yang rajahnya dia bukan daripada malaikat kerana dinaskan daripada api. Dan kata Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Al-Ambari daripada Ibnu Abbas juga menyatakan iblis ini yang dikenali sebagai Azazil adalah semulia-mulia di kalangan malaikat yang mempunyai sayap yang 4. Kemudian dia telah terputus daripada nikmat Allah, daripada rahmat Allah, putus asa dengan sebab engkar dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Imam Al-Alusi melalui kitabnya Ruhul Ma'ani menyatakan iblis ni asalnya ajami ataupun disebut sebagai bukan bahasa Arab, yang disebut sebagai mamnu' minas sarf kerana alamiah dan ajamiah. Tetapi pendapat Abu Ubaidah dan lainnya tidak, iblis ni daripada bahasa Arab yang diambil daripada kalimah iblas, yakni jauh daripada kebaikan dan putus asa daripada rahmat Allah. Ulama menyatakan kebanyakan setuju menyebut iblis ni satu, sedangkan syaitan ni banyak. Sebab itu syaitan kadang-kadang dijamakkan atau disebut dengan banyak, seperti syayatinul ins wal jin. Tapi iblis ni dia tak akan sebut sebagai abalis. Biasanya refer kepada yang derhaka kepada Allah, itu yang disebut oleh ulama. Saya rasa sekadar itu dari segi pendefinisian. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Muhammad Al-Bakri. Itu dia tadi huraian tentang definisi jin, iblis dan juga syaitan. Nak balik pada Dr. Amran Kasimi. Doktor, kalau seperti yang doktor katakan tadi, jika syaitan itu berupaya berlari ataupun berjalan dalam tubuh manusia, mungkin dapat doktor jelaskan apa yang akan terjadi kepada manusia itu? Ya, terima kasih. Saya ingin mengulangi hadis yang saya sebut tadi. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dami. Sesungguhnya syaitan itu berupaya berjalan, berlari dalam tubuh manusia menurut pembuluh darah. Itu yang pertama. Keduanya berdasarkan kepada keterangan-keterangan yang diberi oleh saudara saya, Dr. Zul. Juga daripada ayat-ayat Al-Quran yang banyak menyebut tentang perkataan iblis, jin dan sebagainya, itu memperlihatkan, membuktikan bahawa makhluk ni memang wujud. Tapi bukan dia seperti mana dipercayai oleh orang Melayu, di mana ia menyebabkan berlakunya bid'ah dan khurafat. Jadi kewujudan makhluk ini dalam keadaan tertentu yang mengganggu kehidupan manusia. Jadi yang perlu kita fahami ialah untuk berjaga-jaga. Kita tahu musuh kita ada, jadi kita berjaga-jaga. Jadi merujuk kepada persoalan yang Tuan Mengusi kemukakan, apa yang berlaku apabila seseorang itu, maknanya manusia itu diresapi oleh makhluk-makhluk ini. Jadi apa yang berlaku ini ialah bergantung kepada tujuan apa makhluk ini meresap dalam tubuh manusia. Okey, saya huraikan begini. Kalau dia katakan dalam amalan orang Melayu ini, dia kadang-kadang ada melibatkan perubatan. Dia jumpa seorang, orang tu sakit. Jadi contohnya dia panggil makhluk-makhluk halus, jin terdiri pada jin-jin. Kita tak tahu sama ada iblis ataupun syaitan. Dia panggil, meresap dalam tubuh. Meresap dalam tubuh, dia masuk dalam tubuh, lalu ia berada dalam keadaan tidak sedarkan diri. Tidak sedarkan diri, atau separuh tidak sedarkan diri. Lalu dia mengubat. Jadi, dalam keadaan seperti ini, manusia ataupun orang yang terlibat itu sebenarnya badan dia ada waktu itu. Tapi yang meresap dalam tubuh dia itu, dia cakap, dia bertindak. Kalau dia menggunakan keris, dia pegang keris tu, memang tangan dia. Tapi bukan atas kehendak dia. Kalau dia mengubat orang, dia ambil limau, dia potong. Bukan atas kehendak dia, tapi atas kehendak makhluk yang meresap itu tadi. Sebab itulah kita lihat orang yang seperti ini dalam keadaan tertentu, dia ni orang muda, tapi dia bersuara macam orang tua. Pasal makhluk yang masuk dalam tubuh itu makhluk tua. Gitu. Ataupun budak kecil, kadang budak kecil boleh mengubat. Tapi bila dia mengubat tu dalam keadaan dia tak sedar diri, itu dia diresapi tadi, dia bersuara orang tua. Ataupun sebaliknya. Jadi lalu kita datang berjumpa dengan dia, contohnya selalunya dia panggil orang yang dalam keadaan diresapi itu, panggil orang yang datang itu yang berubat cucu.
cucu nak apa cu? Dia kata, Tok, dia panggil Tok pula tu. Tok, saya ni dah tua-tua ni nak belajar ngaji tapi payah sangat. Jadi nak minta doa supaya terang hati. Jadi sebenarnya dia ni bukan minta doa terang hati kepada orang yang berkenaan. Tapi minta kepada makhluk yang meresap dalam tubuh, kemungkinan terdiri daripada iblis dan syaitan. Ini yang jadi masalah. Ini jadi masalah. Tapi kadang disebut nama Tok lah, Mbah lah, apa benda lah macam-macam. Jadi ini mengelirukan. Apatah lagi bila sebelum dia menurun tu, dia resapi tu, dia baca kemenyan, dia baca ayat Quran, dia bismillah, a'udzubillah. Ini lagi menimbulkan kecelaruan masyarakat hingga sekarang ini. Itu yang pertama. Keduanya, Tuan Musi, kadang-kadang orang yang dalam kata, mak saya sakit kat rumah. Dia boleh dalam keadaan dia diresapi tu, oh mak awak ni sakit dah 3 hari. Oh dah patah kaki, kaki patah. Oh dah 3 hari. Oh teruk juga. Dia boleh tahu. Padahal dia kejam juga sini ni. Kejam. Kerana ini, dalam keadaan tentu, orang yang berada dalam keadaan seperti ini boleh menilik, tahu benda-benda gaib. Begitu ya kadang-kadang. Hilang kereta. Seorang itu hilang kereta. Jumpa orang yang dalam keadaan diresapi menurun ni tadi, dia boleh tahu. Kereta kat mana, apa dah hilang. Ataupun dia yang disebut dalam bahasa Arab munajim. Atau tukang tenung, tukang tilik. Memang boleh berlaku. Okey. Itu yang kedua. Selain daripada itu, dalam amalan kebatinan Melayu ada yang disebut, yang kita ketahui, ada di antara mereka yang melibatkan diri dalam amalan kebatinan mempertahankan diri. Jadi amalan kebatinan mempertahankan diri ini banyak. Di antaranya ialah orang ini tidak pernah mempelajari ilmu persilatan, maknanya fizikal. Tak pernah belajar silat, tak pernah apa. Bila dia belajar dalam masa setengah jam aja, dia diresapi makhluk ni, dia boleh bersilat. Dia boleh bersilat, dia boleh melompat, tapi dia tak pernah belajar silat. Jadi ketika itu makhluk ini meresap dalam tubuh, menyebabkan badan-badan kita, tapi diresapi. Makhluk itu diresapi oleh makhluk tadi, jin ke atau iblis dan syaitan, orang itu boleh bersilat. Tapi bila makhluk itu keluar, langsung dia tak boleh bersilat. Jadi itu kesan yang kedua, diresapi. Kesan yang ketiga kita lihat ialah dalam amalan persembahan teater tradisional yang masih banyak berlaku hingga sekarang ini. Contohnya tarian bubu yang berlaku di Perak contohnya, ataupun kuda kepang. Kuda kepang, dia panggil makhluk-makhluk di kayangan, kuda sembrani. Dia panggil lah, ada panggilan dia, ada ucapan dia, minta gini-gini, selepas dia bakar kemenyan dan sebagainya. Makhluk itu meresap dalam tubuh. Lalu dia tak sedar, atau separuh tidak sedar, lalu dia menari. Jadi mereka berupaya menari dalam keadaan khayal, tidak sedar, ataupun dalam keadaan separuh tidak sedar, akibat lantaran diresapi, dimasuki oleh makhluk tadi. Jadi menyebabkan mereka boleh bersilat. Bila makhluk ni tidak masuk dalam tubuh, dia tak boleh bersilat. Dia tak boleh makan kaca. Tak boleh kopek kelapa dengan gigi dan sebagainya. Itu. Jadi itu di antara kesan apabila seorang itu diresapi oleh makhluk ini. Jadi jelasnya apabila makhluk ini meresap dalam tubuh manusia, manusia itu kadang-kadang boleh melakukan rawatan dalam keadaan menurun. Kadang-kadang ada juga dalam amalan kebatinan Melayu, orang yang tahu mengurut ni, dia bukan mempelajari cara fizikal. Makhluk itu masuk dalam tubuh dia, dia boleh mengurut. Dia pandai mengurut. Bila makhluk itu keluar, dia tak boleh mengurut. Ada juga macam itu. Ketiga, bersilat. Keempat, menilik. Kelima, amalan kebatinan yang melibatkan kebatinan mempertahankan diri. Di antaranya boleh menyebabkan seorang itu kebal, kuat. Tumbuk. Tumbuk macam batu. Tak jadi apa? Tak jadi apa benda. Kita sakit tangan. Kalau tak boleh tolak kita, memang boleh. Kerana ada resapan makhluk itu dalam tubuh manusia. Jadi itu yang dalam bentuk sedemikian rupa. Tapi ada satu bentuk lain, Tuan Musi. Dia ni makhluk ni biasanya saya rujuk kepada kitab-kitab Arab, penulis-penulis, juga mereka yang melibatkan diri dengan rawatan seperti ini yang menggunakan ayat Al-Quran. Makhluk ni seperti yang saya jelaskan tadi, berazam untuk menyesatkan manusia, satu. Ada kalanya boleh menyebabkan tubuh badan manusia itu terjejas, satu. Makhluk ini pertama sekali bila dia meresap dalam tubuh manusia ialah pada otak.
pada otak. Bila dia masuk dalam otak, maka akan hilanglah fungsi otak. Lalu menyebabkan seseorang itu bertindak tidak normal. Lalu yang dikenali sebagai histeria, dalam bahasa Arab disebut as-sab. Kita tidak menafikan tentang histeria itu berlaku akibat stres, tekanan hidup, masalah rumah tangga, masalah keuangan, pembelajaran yang teruk dan sebagainya. Tapi bila ini berlaku, seseorang itu mengalami stres seumpama ini, maka makhluk ini akan mudah masuk, di-attack pada otak, lalu menyebabkan berlakunya histeria. Bila tak normal, telanjang, jadi perilaku mereka yang terlibat seperti ini menjadi macam gila dan sebagainya. Selain daripada itu, gangguan yang kedua, selain daripada yang pertama pada otak, yang kedua pada hati. Pada hati ini boleh menyebabkan seorang itu was-was. Ramai kita sembahyang ni selalu was-was. Kadang terasa terkentut, padahal tak terkentut. Kadang dalam keadaan itu terasa terbuang air kecil, tapi tak buang air kecil. Kadang bila kita tengah sembahyang tu teringat benda yang 10 tahun yang lalu, ataupun ketika berlaku di ofis dan sebagainya, itu was-was syaitan ketika sembahyang. Tapi dalam keadaan tertentu, was-was ada yang lebih teruk daripada itu. Dalam otak orang seperti ini ditanya, macam mana rupa Tuhan? Adakah Tuhan itu satu? Adakah Islam ni betul? Dia was-was seperti itu. Kadang-kadang dia rasa dia attack pada hati was-was ni, was-was syaitan, menyebabkan seorang itu rasa sedih tanpa sebab. Apatah lagi kalau ada masalah, stres, kematian girlfriend lagi ke, boyfriend lagi ke, biswa tak dapat ke dan sebagainya, was-was. Jadi bila tekanan itu ada, stres itu wujud, makhluk ini mudah masuk. Sebab itu seorang itu perlu tenang. Jadi kadang-kadang ada setengah orang tu dia rasa, selain daripada itu dia terfikir macam mana rupa Tuhan. Kadang dia rasa, aku ni dah murtad lah. Dia kadang terasa macam tu. Kadang dia ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni dah murtad ke belum? Dia tanya persoalan-persoalan seperti ini. Dan ada kalanya dia sedih. Dalam tak lama 1 jam lepas tu dia gembira. Ketawa saja. Kenapa gembira suka? Tak ada benda, ketawa. Kerana ada benda yang masuk dalam tubuh dia tadi, meresap dalam tubuh, menyebabkan dia sedih tanpa sebab. Dalam waktu lain dia ketawa, waktu lain dia menangis, dan waktu lain dia rasa nak bunuh diri. Terasa bila naik tempat tinggi dia rasa nak bunuh diri. Okey, itu yang pertama. Kedua, ketiga ialah makhluk ini boleh memukau manusia, menyebabkan terlalunya pukau. Manusia itu apabila telah dikuasai otaknya, akal dia punya was-was hati, dia boleh kontrol. Ini yang berlaku kadang-kadang seorang itu menggunakan makhluk halus yang dipanggil, dia Assalamualaikum, orang tu tergamam, terpukau, mana duit? Ni kasih, sekeluar, wallet mana, kasih. Pukau. Kasih mana duit? Ada RM30 je. Lepas tu lain ada? Tak ada. Kad ada tak? Ada. Mari kita pergi bank. Jadi dalam hati dia ni, orang yang terkena pukau akibat daripada adanya makhluk-makhluk halus tadi, iblis dan syaitan tadi, dalam hatinya kadang tanya, kenapa aku kasih duit RM30 ni? Kenapa aku beritahu aku punya kad? Kenapa nak keluarkan duit? Sikit dia. Tapi itu sebab itu dalam keadaan seperti ini, orang seperti ini tidak 100% totally dia dikuasai. Tapi dia punya kesedaran waktu itu hanya sedikit, 5%, 10% dan sebagainya. Bergantung kepada kekuatan ruh seorang itu, lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi ini di antara sebab kenapa. Jadi memang kadang-kadang orang yang menggunakan ilmu pengasih, menggunakan jin, dia rasa terpukau. Dalam keadaan tentu pukul 4 petang, bila itu tiba pukul 4 petang je dia rasa rindu. Rindu pada orang yang memuja dia tadi. Ini dalam cerita Piramli lah kan ada kan. Yang saya pelik tu tepat pukul 4 je kadang dia berjalan. Kerana apa? Otak dia dah kuasai oleh manusia yang menggunakan jin. Kedua, hati dia dikuasai, badan ditarik. Memang ditarik dia pergi. Ditarik. Tapi kalau orang itu roh dia kuat, tidak tertarik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesan, kesimpulannya ialah kesan daripada penglibatan makhluk-makhluk ini kepada manusia itu banyak. Untuk apa tujuan, jadi kesannya berbeza. Terima kasih. Terima kasih Dr. Amran Kasimi. Satu huraian yang cukup jelas kepada kita untuk memahami tentang bagaimana strategi ataupun cara yang dijalankan oleh musuh-musuh manusia ini. Saya nak minta pandangan Dr. Zulkifli, mungkin boleh menambah sikit dalam soalan ini. Silakan. Terima kasih fungsi.
Sidang penonton yang dirahmati Allah, sebenarnya saya menyokong apa yang dia sebut tu. Tapi saya nak sebut di sini dari segi satu sudut saja. Dari sudut memang betul apa yang dinyatakan, makhluk ni kadang-kadang dia boleh memberi kesan kepada kita. Allah menyebut dalam Quran, allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Maksudnya mereka yang makan riba, ni cerita hari akhirat. Mereka ini tidak bangun melainkan sebagaimana bangun orang yang dirasuk syaitan. Maksudnya, bayangkan satu misalan yang orang tak tahu, tapi makhluk mari masuk dalam tubuh dia. Jadi itu yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Apa yang saya nak sebut, anak kepada Ahmad bin Hanbal, namanya Abdullah, dia kata, ayahku, ada kaum yang kata jin ni tak boleh masuk dalam tubuh manusia. Ni anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, wahai ayahku, ada kaum pendapat golongan ramai kata jin tak dapat masuk dalam tubuh manusia. Jawabnya, wahai anakku, berdustalah orang yang bercakap di atas lidah seperti ini. Apa kata dia lagi? Aku kata yang disebut oleh Daruqutni, sebagaimana yang disebut dalam juzuk yang telah ditapis hadis Abi Sahal bin Ziyad bagi Farqat As-Sanhi daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas, ada satu kisah. Satu hadis kata ada seorang perempuan datang bawa seorang anak lelaki kecil kepada Nabi SAW. Dan katanya, ya Rasulullah, anak aku ini terkena gila. Dan ianya berlaku ketika pagi dan ketika petang. Lalu Rasulullah SAW sapu dengan tangannya di dada dia dan doa padanya. Tiba-tiba dia macam termuntah. Keluar daripadanya, daripada perut, daripada mulut dia ni, seperti jarul aswad fasah. Jar al-aswad ni kata ulama dengan maksud ialah anak anjing atau binatang buah kecil yang dia lari keluar, warna hitam ada. Jadi sini menunjukkan berlaku dan boleh mengganggu seseorang. Dan hal ini disabitkan dalam kisah-kisah yang banyak. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Dr. Zulkifli. Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Tetapi apakah di antara faktor yang menyebabkan makhluk halus ini berjaya menerobosi setengah daripada umat manusia itu sendiri? Ya, manusia ini Allah Ta'ala jadikan khalifah di muka bumi ini. Berbanding dengan malaikat, dengan jin, maka manusia itu adalah khalifah. Allah Ta'ala beri pada manusia itu akal, jasad, dan taklif, itu besar taklif dia. Manusia ini kalau dia jadi manusia yang baik, maka dia benar-benar khalifah. Tapi kalau dia banyak melakukan dosa, tidak menurut perintah Allah Ta'ala, maka makamnya lebih buruk daripada binatang. Jadi ketika itulah manusia itu ruh dia lemah. Ruh dia lemah. Ketika itulah makhluk ini mudah menerobosi ataupun menembusi jasad manusia. Jadi iblis dan syaitan ini sebenarnya dia lemah. Dia tipu daya pun lemah. Malah kalau kita makhluk ini dengan manusia pun dia takut, bukan tak takut. Malah Rasulullah SAW juga ada menyatakan, berkata kepada Sayyidina Umar, dia kata, hey Umar, iblis dan syaitan dia lagi bila jumpa dia. Malah kalau Sayyidina Umar lalu ke satu kawasan, iblis lagi tempat lain. Lagi. Jadi kita pun dalam keadaan tentu boleh jadi macam itu. Jadi iman kita kuat ibadah kepada Allah Ta'ala, kita seorang jujur, ikhlas dan sebagainya. Okey. Jadi yang penting sekali ialah bila seorang itu kuat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia kuat. Jadi iman itu adalah merupakan body resistant kepada setiap individu. Okey. Jadi apabila seorang itu melakukan maksiat, tak kira maksiat apa, kecil-kecilan ke, besar ke, menyebabkan syirik dan sebagainya, jauh daripada taat Allah Ta'ala, tidak sembahyang, melakukan zina, minum arak,
memang ia dirangsang oleh iblis dan syaitan. Jadi mereka inilah termasuk dalam golongan orang yang geng daripada iblis dan syaitan. Jadi orang seperti ini lebih mudah dikuasai oleh makhluk-makhluk ini. Jadi semakin kuat, semakin banyak maksiat yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin kuatlah, semakin hebatlah makhluk iblis dan syaitan itu membantu manusia seperti ini. Sebab itu ada orang yang melakukan perubatan tradisional. Okey, saya tidak menyentuh mana-mana pihak. Okay. Melakukan perubatan tradisional, mereka terlibat dengan rugul, penipuan dan sebagainya. Tapi apa yang mereka lakukan tetap berlaku. Dia boleh membantu orang kerana ia dibantu oleh makhluk-makhluk halus tadi yang menyokong dia supaya manusia itu terus-menerus melakukan kejahatan. Baik. Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang kita rasa pelik bagaimana hal sedemikian boleh berlaku. Malah orang seperti ini kadang-kadang dia menjadi keliru. Selain daripada mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran, memang ada orang berpendapat bahawa jampi mentera serapah itu diharuskan sekiranya ia menggunakan ayat Al-Quran, zikir-zikir dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak begitu. Walaupun menggunakan ayat Quran, hadis-hadis ataupun mana-mana tarikat menggunakan ayat Quran, hadis-hadis ataupun apa-apa perlakuan puasa dan sebagainya sama dengan ciri-ciri yang wujud dalam usaha mendirikan memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia disertai oleh makhluk halus, jin dan iblis dan syaitan, tak boleh. Tak boleh. Jangan kita rasa oleh kerana mereka menggunakan berzikir, ada puasa, suluk dan sebagainya, ini semua satu amalan yang baik. Tak. Selagi mereka menggunakan jin-jin ini sebagai teman mereka dalam perubatan mereka, dalam perilaku mereka, tak boleh. Okey. Itu selain daripada itu, Tuan Musi, kalau kita lihat mereka yang terlibat ini kadang-kadang dalam keadaan separuh tidak sedar itu tadi, dia boleh mengubat. Okey. Dia boleh tahu benda-benda yang gaib, tahu di mana barang hilang, sakit, ubat, boleh mengubati orang dan sebagainya. Malah saya lihat di depan Masjid India tu, ada orang ditutup mata, dia boleh tahu nombor-nombor kereta yang lalu kat depan, dalam kocik berapa ringgit dan sebagainya. Kalau betul-betul tutup, dia tak akan tahu. Tapi kerana ada penglibatan makhluk-makhluk ini, dia boleh tahu benda macam ni. Lalu mereka menilik, memberi nombor-nombor ekor. Jadi Tuan Musi, kalau kita lihat, orang luar memandang, wah, dia ni hebat lah. Hebat. Kasyaf. Kasyaf mana benda-benda yang terlindung, tertutup, terbuka. Hebat. Tapi sebenarnya, amalan ini, orang yang berdampingan dengan makhluk ini, yang dalam keadaan tentu mengelirukan masyarakat. Makhluk ini, Tuan Musi, dia bila meresap dalam tubuh manusia, dia dalam keadaan tak sedar. Makhluk ini memang tahu benda-benda yang gaib. Itu di antara yang Allah Ta'ala beri keistimewaan untuk menyesatkan manusia. Dan saya jelaskan tadi, ada seorang katakan mak dia sakit kat rumah. Dia boleh tahu. Dia boleh tahu mak dia sakit dah 3 hari. Okey, dia sekarang terbaring pakai kain batik. Kepala dia mengarah kat sini, katil dingin, dia tahu. Pasal apa? Makhluk ni, geng dia boleh cepat pergi ke tempat itu, cepat masa pergi, balik dia beritahu. Dia cakap. Satu. Yang kedua, makhluk ni kadang-kadang dia tidak dalam keadaan seumpama ini, kadang-kadang makhluk ini dia meresap dalam tubuh, dia insert pada perasaan dia, dia boleh tahu. Oh, ada orang nak datang malam ni. Ada motor jatuh. Ada pelanggaran, dia boleh tahu. Gerak dalam hati ni. Macam mana boleh tahu? Itu kita tahu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Selain daripada itu, makhluk ini, tuan-tuan dan puan sekalian, Tuan Musi, kadang dia makhluk ini dia tak meresap dalam tubuh. Dia duduk sebelah. Dia beri maklumat melalui telinga kita yang hanya didengar oleh orang yang berkenaan. Orang lain tak dengar. Kerana wah, dia ni tak bagus sangat. Dia boleh melalui telinga. Dalilnya dalam keadaan tertentu, ini tadi dalam bentuk information, dia beri maklumat. Dalam keadaan tertentu, makhluk ni dia boleh insert dalam telinga kita, dia bunyi muzik tak berhenti. Ada yang sakit itu bunyi cek. Bunyi, kadang bunyi loceng kat telinga, tak berhenti-berhenti. Dalam keadaan itu dia maki. Macam salah sekop. Dia kadang cerita, baik kau bunuh diri lah. Sama dia cakap kat sini. Yang dengar dia, baik kau bunuh diri lah.
duit pun dah tak ada, girlfriend pun dah lagi, beasiswa pun tak dapat, dia dari sini. Jadi dalam keadaan itu dia boleh memberi maklumat. Dalam keadaan itu dia memberi satu yang menyakiti, destruktif pada orang-orang tentu, pesakit itu tadi. Baik, itu yang pertama, maknanya kerana terlibatnya orang yang tertentu melakukan maksiat. Okey. Selain daripada itu, dalam kitab-kitab disebut tentang manusia yang tidak. Sebentar lagi. Jadi dalam beberapa kitab saya baca, di antaranya orang yang masuk bilik air tidak membaca perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di antara tempat-tempat yang iblis dan syaitan suka duduk itu ialah dalam bilik air. Memang betul itu dalam. Sebab itulah kalau kita masuk bilik air, kita kena baca a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, setan jantan dan betina. Aku berlindung padamu ya Allah daripada kejahatan setan jantan dan betina. Tapi kalau dah masuk dalam bilik, jangan baca lagi. Baca dalam hati, baca di luar. Jadi itu dia. Baik. Kadang-kadang dalam kitab, saya baca dalam kitab menyatakan bahawa kadang-kadang ada orang mencurahkan air panas dalam bilik air. Jadi makhluk itu berada di situ. Jadi bila ini berlaku, dia akan take revenge dan menyakiti kita. Itulah di antara sebab-sebab kenapa ada kalanya seorang itu dirasuk dan sebagainya. Ataupun mereka pergi ke tempat yang jauh daripada manusia, ke hutan dan sebagainya. Dan dalam hadis-hadis disebut bahawa makhluk ni di antara tempat yang mereka suka duduk ialah tempat-tempat yang jauh daripada manusia. Al-amakin al-ba'idah minan nas. Jadi jauh daripada manusia. Jadi kita datang kadang kita terobos dia, langgar tempat itu, dia pun rasuk kita. Sebab itulah kadang ada logiknya juga orang zaman dulu bila nak masuk hutan, dia kata tok-tok cucu nak lalu, tok-tok cucu nak cari makan. Masuk hutannya, bang aja lah kan. Kita bang aja semua lari lah makhluk azan. Kerana bila dibacakan azan itu, iblis dan syaitan cabut lagi. Cabut lagi. Dalam sebuah hadis disebut, izana dal muazzinun bil azan harabas syaitan hatta yakuna birauha. Bila tukang azan itu melaungkan azan, maknanya di Madinah itu, tukang azan melaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai habis, harabas syaitan, syaitan yang berada di Madinah itu cabut lagi, harabas syaitan hatta yakuna sehingga ke rauha. Rauha itu dalam disebut salasuna mailan minal Madinah. Jadi itu dia. Jadi memang tempat-tempatnya itu kadang-kadang kita rasa benda macam bid'ah, khurafat, tapi dalam hadis-hadis ada menyebut tentang kebenarannya. Selain daripada itu, Tuan Musi, gangguan ini boleh berlaku bila seorang itu dalam keadaan stres, okey, marah ini kadang bila tak dapat dikawal, terutamanya mereka yang ada panas baran tadi, memang boleh dengan mudah makhluk-makhluk ini masuk. Ketika itu ketahanan diri tak ada, dia masuk. Jadi ada seorang sahabat, beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau musafir. Dia kata, "Ausini ya Rasulullah, beri bekalan aku, maknanya beri aku pesanan sebelum aku pergi ni, apa yang paling baik." Bagi dia jawab, lantar tak, jangan marah. Jadi dia tak puas hati, takkan jangan marah aja. Dia kata, dia minta lagi ya Rasulullah. Dia kata, farad da miraran. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, beri aku lagi pesanan ni. Dia kata, lantar tak. Jadi dalam masalah marah ni rupanya memang betul lah. Kadang kita marah ni hilang punca, masuk setan tu masuk dalam kepala, dah hilang, jadi ngamuk dan sebagainya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar ni, kita sentuh sedikit, syaitan itu dijadikan daripada api. Okey, api yang tidak ada asap tadilah, yang Dr. Zul sebut tadi. Api itu Allah Ta'ala jadikan daripada hanya padam dengan air. Kerana itu untuk memadamkan orang yang meredakan, menghilangkan rasa marah dengan orang yang terhadap orang yang marah tadi, pertama sekali ambil sembahyang. Dan Rasulullah SAW juga mengajar, kalau seorang itu marah dalam keadaan diri, dia kena duduk. Kalau dia marah dalam keadaan duduk, baring. Kerana position orang yang marah itu, bila berdiri, flow darah dia lain. Bila dia duduk, dia flow dia lain, dia akan mengendurkan keterangan yang wujud pada dia. Jadi kalau dapat lagi, dia baring, letakkan telinga dia itu di bumi, insyaAllah rasa marah itu hilang. Jadi setakat ini serahkan pada Dr. Zulfi. Baik, terima kasih Dr. Amran Kasimi. Wanita dan Muzik Underground. Tambah dalam 1 minit dapat diuraikan, apakah pesanan kepada umat Islam bagi mengelakkan
daripada terkena gangguan-gangguan seperti ini. Ada penamalan yang perlu masyarakat lakukan. Terima kasih pengurusi Dr. Amran Kasimi dan penonton yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang kita lihat dalam Al-Quranul Karim, ayat yang pertama atau mukaddimah kita baca dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim ini salah satu daripada cara untuk kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bahkan dalam surah An-Nas, surah Al-Falaq dan banyak surah termasuk ayat kursi sebagai satu pegangan kepada kita untuk menjadikan diri kita benteng daripada gangguan makhluk-makhluk seperti ini. Di samping itu memperbanyakkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim serta zikir-zikir. Di samping sebagaimana yang disebut keimanan yang kuat, ilmu yang ada, mantap, dan akhir sekali kita faham sebagaimana yang dinyatakan bahawa tipu daya syaitan itu amat lemah. Sama-sama makhluk. Dan ulama menyebut di zaman dahulu tidak dapat tidak seseorang itu mesti bergantung kepada Allah kerana dialah yang maha segala-galanya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dari College Unity Port Dickson di Sembilan dan juga Dr. Amran Kasimi yang telah pun bersama kita pada petang ini. Dan insyaAllah saudara, itulah tadi bual bicara kita pada petang ini. Moga telah pun dapat banyak maklumat ya yang cukup berguna untuk sama-sama kita teliti ya semula. Dan nampaknya sampai di sini saja sempat kita bersama. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu malam nilainya menyamai dengan 1000